Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tabim khair amma ba'du. Pertama sekali kita buka majlis kita dan baca ulumul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izin dia kita dapat sama-sama berkumpul lagi untuk meneruskan bacaan kitab Safilatul Lajak. Setelah beberapa hari ini Allah tak bagi izin sebab asyik ada hal je. Jadi beberapa hari ini tak dapat jalankan. Alhamdulillah pada hari ini Allah izinkanlah untuk kita teruskan lagi majlis ilmu kita ini. Alhamdulillah. Dan bersyukur juga sebab Allah bagi masih lagi bagi kita nyawa untuk tambah amal dan bertaubat. Banyak-banyakkan bersyukur. Alhamdulillah. Okay, jadi sebelum ini untuk tajuk sebelum ini kita dah habis bincang tentang Jumaat, tentang syarat-syarat Jumaat, kemudian syarat iktidal, syarat-syarat orang yang dikira ketika hari Jumaat itu, kemudian syarat khutbah, rukun khutbah atau apa kita dah settle dah. Hari ini kita akan masuk pasal baru iaitu Al-Jalais. Kita dah masuk menceritakan tentang jenazah. Fasal yang berkait dengan jenazah. Selepas kematian seseorang itu, apa yang perlu kita buat? Okay, baik. Tanpa berbahasa lagi, kita mulakan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini wa ja'alana minal mukhlishina biqira'atihi amin. Faslun fima yalzamu al-maita. Pasal pada menerangkan apa yang perlu buat selepas kematian. Pasal pada menerangkan apa yang perlu dibuat selepas kematian. Maksudnya, apabila matinya seorang itu, apa yang melazimi kematian itu? Maksud melazimi maksudnya selepas kematian itu, apa yang wajib untuk kita lakukan? Apabila kematian seorang, apa yang kita wajib lakukan selepas kematian itu? Alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Bermula yang melazimi bagi seorang mayat itu arba'u khisal, 4 perkara. Maka ada 4 perkara yang kita perlu buat selepas kematian seorang itu, ataupun perkara yang kita perlu buat selepas matinya seorang tu. Urutan dia, pertama ghusluhu. Pertama, mandikan mayat itu. Kemudian yang kedua, takfiluhu, mengkafankan mayat itu. Kemudian as-salatu alaih, was-salatu alaih, dan solat ke atas mayat itu. Solat jenazah lah maksudnya. Solat jenazah bagi mayat itu. Kemudian yang terakhir, nafluhu, mengkebumikan mayat tersebut. Maka semua ini dibuat ikut turutan lah. Pertama, mandikan dia, ghusluhu. Kedua, mengkafankan dia. Ketiga, solat. Kemudian yang keempat, mengkuburkan ataupun lalam mayat tersebut. Okey, jadi empat perkara ini, ini catatan tambahan. Ini catatan tambahan. Penting juga ni. Empat perkara yang kita buat ni hanya bagi mayat yang pertama
Muslim. Mayat yang Muslim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mayat tersebut dia bukan mati syahid. Yang kedua, mayat tersebut dia bukan mati syahid. Kemudian yang ketiga, mayat tersebut dia bukan mati ketika ihram. Yang ketiga, mayat itu dia bukan mati ketika ihram. Ataupun bukan mayat itu mati dalam keadaan berihram. Bukan. Kemudian yang keempat, bukan mati, mayat tersebut bukan mati keguguran. Keguguran kandungan. Yang mati tu dia bukan kandungan yang gugur tu. Bukan kandungan yang gugur tu yang mati. Bukan ibu yang mati tu. Anak apa kandungan yang gugur tu yang mati. Bukan. Syarat yang pertama tadi adalah ulang balik Muslim. Kemudian yang kedua, bukan mati syahid. Kemudian yang ketiga, bukan mati dalam keadaan ihram. Kemudian yang keempat, bukan mati kerana keguguran. Maka bayat yang kita perlu buat keempat-empat ni, bayat yang kita perlu buat keempat-empat ni ialah bayat yang cukup syarat tadi tu. Okay, jadi kalau bayat yang macam tadi pula macam mana? Okey, soalan start terangkan daripada bayat yang mati kerana syahid. Kalau bayat yang mati kerana syahid, macam mana nak kita nak buat? Kalau bayat yang mati kerana syahid, apa yang kita perlu buat yang pertama, takfiluhu. Apa tadi takfil? Mengkafalkan mayat tersebut. Tak perlu mandikan. Mereka yang mati syahid ni tak perlu mandikan. Terus kepada mengkafalkan mayat tersebut. Kalau mereka yang mati syahid, syahid di medan perang, maka dikafalkan tu berserta dengan baju perang mereka tu. Baju perang dia orang pakai tu kafalkan sekali dengan baju perang dia orang tu. Perlu dimandikan tak? Tak perlu dimandikan. Kerana apa? Kerana darah tersebut, darah yang apa? Darah yang menitis kerana sehingga menyebabkan mereka kematian tu akan menjadi saksi syahid mereka di dalam kubur nanti. Maka tak perlu dimandikan, terus kafalkan. Kemudian dafluhu, terus kuburkan. Tak perlu solat kepada mereka. Terus dimasukkan ke dalam kubur. Terus kita bagi dikebumikan, terus ditanam. Tak kesian ke kat dia orang yang tak solat ni? Mereka ni syahid tapi kita tak solatkan. Bahkan sebenarnya mereka yang mati syahid inilah yang akan memberi syafaat nanti di akhirat nanti. So, terus dikebumikan. Okay, kemudian, itu untuk mati syahid. Ringkas dia mati syahid ni perlu buat dua. Takfiluhu, kita kafalkan. Kemudian kedua, dafluhu. Kebumikan. Mandi dan solat tak perlu. Kemudian, kalau orang yang mati dalam keadaan ihram, dia ihram, kemudian dalam keadaan dia tengah berniat ihram tu, tak kisahlah ketika dia ihram dia tengah buat haji kata kan, dia mati tengah tawaf tiba-tiba mati kata, ataupun apa-apalah, dia mati tu dalam keadaan dia sedang niat ihram, maka uh, apa yang kita perlu buat kepada mereka, kita buat juga seperti biasa sebenarnya. Kiranya dimandikan, kemudian dikafalkan, kemudian kita solat, kemudian kita kebumikan. Cuma ada sedikit catatan dekat part takfiluhu. Kafalkan tu. Kat kafalkan tu ada sedikit dia lain sikit cara kafalkan dia. Bagi orang yang mati dalam keadaan dia melihat ihram ini,
kita kafalkan dia orang seperti mana keadaan seseorang yang di ihram itu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau lelaki kan apabila dia ihram, lelaki tidak boleh ditutup kepala dia kan. Lelaki kan tak boleh ditutup kepala dia apabila dah dia ihram kan. Jadi begitu juga ketika waktu dikafankan, tak boleh ketika dikafankan lelaki tu, seseorang lelaki yang mati dalam keadaan berlian ihram, apabila nak kafankan tu kita tak tutup kepala dia. Kepala dia tidak boleh tutup. Manakala perempuan pula, kalau perempuan ketika ihram tak boleh apa? Kan dia tak boleh tutup muka, betul? Maka begitu juga wanita apabila dikafankan, wanita yang mati dalam keadaan berihram ini apabila dikafankan tidak ditutup muka dia. Muka dia tu tidak ditutup. Kalau lelaki dikafankan dalam keadaan kepala dia tidak ditutup. Adapun kalau perempuan yang mati dalam keadaan ihram dikafankan dalam keadaan muka dia tidak ditutup. Maka itu bagi orang yang mati dalam keadaan ihram. Dilakukan seperti biasa, kita mandikan, kemudian kita kafankan lah. Kafan dia berbeza tadi tu. Kemudian disolatkan, kemudian dikebumikan. Yang lain semua macam biasa. Cuma part kafankan tu je yang ada, yang lain sikit daripada biasa kita buat. Okey, kemudian tadi ada syarat apa tadi? Muslim. Kemudian orang yang bukan syahid. So orang yang syahid tadi kita dah terangkan tadi. Kemudian ada syarat lagi, orang yang bukan mati dalam keadaan ihram. So kalau orang yang mati dalam keadaan ihram, tadi kita dah cerita. Kemudian lagi satu syarat, orang yang bukan mati keguguran. Bukan kandungan yang mati keguguran tu. Maka macam mana kita nak uruskan kandungan yang mati keguguran? Maksudnya contoh ada ibu tu dia mengandungkan seorang anak tu, kemudian anak tersebut gugur, tak sempat dilahirkan lagi dah gugur katakan. Maka macam mana kita nak uruskan mayat yang gugur itu? Okey, jadi Ellie dia ada banyak catatan sikit sebab dia ada banyak pecahan. Yang pertama, dia pecah dua. Ini pecah besar. Bagi keguguran ni, dia pecah besar. Pecahan yang pertama, dia terpecah dua. Dia terpecah dua. Pecahan yang pertama, kandungan yang usianya 6 bulan dan ke atas. Kandungan yang usianya 6 bulan dan ke atas. Itu pecahan yang pertama. Kemudian pecahan yang kedua, kandungan yang usianya bawah 6 bulan. Kandungan yang usianya bawah 6 bulan. Kandungan yang usianya bawah 6 bulan. Bawah usianya 6 bulan ni dia akan terpecah lagi 3 lagi nanti. Tapi sekarang ni anda terangkan bagi yang kandungan yang usianya 6 bulan dan ke atas. Okey, bagi kandungan yang usianya 6 bulan dan ke atas, maka kita uruskan mayatnya seperti biasa. Kita uruskan mayatnya seperti biasa. Maksudnya rusluhu, kita mandikan dia. Kemudian apa nama? Kita kafalkan dia. Kemudian kita solat ke atas, kita solat jenazah untuk dia. Kemudian kita kebumikan dia. Maka untuk usia yang 6 bulan ke atas ni, tak ada banyak masalah. Kalau usia dia 6 bulan ke atas, maka kita buat seperti biasa. Ada empat-empat tadi tu. Okay, itu tak ada masalah. Sekarang ni kita pergi ke bahagian lagi satu. Kandungan yang usianya kurang 6 bulan. Okay. Bagi kandungan yang usianya kurang 6 bulan, dia ada terpecah 3. Pecahan yang pertama, usianya bawah 6 bulan. Okay. Tapi kandungan itu
nampak bentuk je. Kandungan tu dia ada bentuk dia. Dia usia dia belum 6 bulan lagi tapi dah nampak ada bentuk macam manusia. Dan lagi satu, ada tanda kehidupan. Ada tanda kehidupan pada kandungan tu. Nampak bentuk dia. Kandungan ni di usia bawah 6 bulan dan ada bentuk dia dan ada nampak tanda kehidupan. Contoh tanda kehidupan ni macam mana? Tanda kehidupan ni kita boleh lihat pertama bergerak, pergerakan. Lepas tu yang kedua ada jeritan. Jadi katakan bila kandungan tu bila dah keluar, pertama nampak bentuk je. So ada nampak kandungan tu sekarang ni kita cerita pasal usia bawah 6 bulan. Di usia dia bawah 6 bulan. Bila keluar kandungan tu nampak ada bentuk. Dan ada nampak bentuk macam manusia. Kemudian ada tanda kehidupan bila kandungan tu dia keluar. Katakan bila dia keluar tu dia ada nampak macam bergerak-gerak. Lepas tu dah mati. Lepas tu dia tak ada gerak dah sebab dia mati kan. Ataupun bila dia dah keluar tu dengar ada macam jeritan daripada kandungan tu. Lepas tu matilah sebab sekarang ni cegah asal mati kan. Maka ada tanda kehidupan tu. Maka bagaimana perlu diuruskan kandungan yang macam ni? Dilakukan, diuruskan seperti biasa. Kandungan yang macam ni diuruskan seperti biasa. Maksudnya ada empat-empat tadi tu. Ada ghusluhu, ada takfiluhu, ada as-salatu alaih dan ada dafluhu. Ada mandi, ada kafan, ada solat dan ada pengkebumian. Itu bahagian yang pertama. Ada nampak bentuk kehidupan dan yang kedua ada tanda kehidupan. Contoh tanda kehidupan ni boleh dilihat macam mana? Either kita nampak kandungan tu dia macam bergerak-gerak ataupun yang kedua ada jeritan. Kita dengar macam ada suara kan. Tak semestinya lah dia jerit, dia jerit lagi semacam baby kan. Tapi dengar ada suara macam cerita halus keluar daripada kandungan tu. Maka itu maksudnya ada tanda kehidupan tu. Itu bahagian yang pertama. Untuk bahagian yang pertama ini dilakukan seperti biasa. Ada keempat-empat tadi tu. Kemudian bahagian yang kedua, kandungan ini belum cukup usia 6 bulan. Okay. Tapi kandungan yang ini tak nampak bentuknya. Kiranya tiada bentuk seperti manusia. Tak nampak lagi bentuk macam manusia. Dan tak ada tanda kehidupan. Dan tak ada tanda kehidupan. Bentuknya pun kita tak nampak. Lepas tu tanda kehidupan pun tak ada. Untuk kandungan yang macam ni, tidak wajib apa-apa. Kiranya tiada kewajipan untuk kita lakukan apa-apa. Tak nak ke bumi pun, tak ada masalah. Tak ada wajib apa. Akan tetapi, boleh dimandikan. Boleh untuk kita mandikan. Dan mandi tu, sunnah untuk kita kafalkan. Sunnah untuk kita kafalkan. Kemudian, haram disolatkan. Sebab dia masih kita kira tidak hidup. Tak ada tanda kehidupan. Kita kira tak hidup lah. Maka tak perlulah kita solat kepada dia. Sebab tak perlulah kita bukan solat kepada dia. Tak perlulah kita solat jenazah untuk dia. Kerana dia tak hidup pun. Kemudian yang keempat, solat dikebumikan. Solat dikuburkan. Jadi untuk mayat yang berguguran, bila usia dia bawah 6 bulan, kemudian tak nampak bentuknya dan tak ada tanda kehidupan, maka tak wajib kita lakukan apa-apa untuk dia. Tiada kewajipan untuk kita lakukan apa-apa kepada dia. Akan tetapi boleh untuk kita mandikan, sunat untuk kita kafalkan, haram kita solat dan sunat kita kuburkan. Itu untuk bahagian yang kedua. Kemudian bahagian yang ketiga, okay, bahagian yang ketiga untuk apa
bayat yang kandungan yang usianya bawah 6 bulan, bahagian ketiga. Bayat yang ada bentuknya ada, tapi tak ada tanda kehidupan. Ada bentuknya tapi tak ada tanda kehidupan. Bentuknya kita nampak dah. Tapi tak ada tanda kehidupan. Kita nampak dia bergerak-gerak. Kita nampak dia macam ada gerak-gerak. Lepas tu cerita pun tak ada. Katakan, maka tak ada tanda kehidupan lah. Tapi bentuknya kita nampak. Maka macam mana kita nak uruskan? Wajib dimandikan. Kemudian wajib dikafalkan. Kemudian haram kita solatkan. Haram kita solat. Kerana tak ada tanda kehidupan. Tak hidup lagi pun. Maka tak bolehlah kita solatkan. Kemudian yang keempat, wajib kita kuburkan. Kiranya wajib mandi, wajib kafan, solat tak boleh, solat haram, wajib dikuburkan. Semua benda wajib lah kiranya kecuali solat. Solat untuk dia haram. Itu bagi kandungan bawah usia 6 bulan yang punya bentuk tapi tak ada tanda kehidupan. Okay, jadi untuk summarize dan ulang balik, untuk apa? Untuk bagi bahagian kandungan yang mati keguguran ni. So bahagian yang atas tadi, bahagian besar ialah usia dia atas 6 bulan ataupun usia dia bawah 6 bulan. Untuk usia atas 6 bulan tak ada banyak masalah. Dilakukan seperti biasa, ada keempat-empat tadi tu. Kalau usia di bawah 6 bulan terpecah kepada 3. Yang pertama, ada bentuk dan ada tanda kehidupan. Maka apa yang kita perlu lakukan, dilakukan seperti biasa. Ada keempat-empat tadi tu. Kemudian bahagian kedua, tak ada bentuk dan tak ada tanda kehidupan. Maka apa yang kita perlu buat, tak ada apa-apa kewajipan. Kewajipan apa-apa tak ada. Tapi sunat, tapi boleh kita mandikan. Kemudian sunat kita kafalkan, haram kita solatkan. Dan yang terakhir, sunat untuk kita kuburkan. Itu untuk bahagian kedua. Kemudian bahagian ketiga, kandungan yang ada bentuknya tapi tak ada tanda kehidupan. Nak buat macam mana? Pertama, wajib kita mandikan, wajib kita kafalkan, haram kita solatkan. Dan yang keempat, wajib dikuburkan. Okey, itu selesai untuk bahagian cara kita nak uruskan mayat yang mati keguguran. Kemudian, apa lagi kita boleh cerita? Muslim. Antara syarat awal tadi ialah Muslim kan. Maka mayat yang tidak Muslim, bagaimana kita nak uruskan? Bagaimana kita nak uruskan mayat yang Muslim ni? Mayat yang bukan Muslim. Ada kata dia kafir zimmi. Kafir zimmi. Maka boleh kita nak mandikan. Kemudian wajib dikafalkan. Haram disolatkan. Wajib dikuburkan. Boleh kita nak mandikan, tak ada masalah. Tapi wajib kita kafalkan. Haram kita solatkan kerana dikafirkan. Kemudian yang terakhir, wajib dikuburkan. Dia untuk kafir zimmi. Ada pun kafir harbi dan murtad. Ada pun kafir harbi dan murtad. Yang ada kewajipan ke atas mereka. Maksudnya tak wajib untuk kita lakukan bagi bayat-bayat kafir harbi dan mereka murtad. Nak bagi makan anjing pun tak apa. Tapi kalau nak buat boleh ke? Kalau nak dibuat macam kita nak mandikan dia juga, kemudian kita nak kafalkan dia juga, solat memang haram lah. Solat dah tentu haram. Kemudian kita nak kuburkan dia juga, boleh, tak ada masalah. Tapi tiada hukum lah. Kita nak buat semua tu tak ada masalah. Tiada kewajipan. Cuma solat tu memang haram. Tapi kalau kita nak mandikan juga, kita nak solatkan juga, kita nak kuburkan, boleh. Tiada hukum. Haruslah maksudnya. Sebab takkanlah kalau katakan ada mayat kafir harbi pun, katakan kat negara kita ni ada pula mayat kafir harbi, kalau kita tak buat apa-apa, nanti kan barulah mayat dia nanti berbusuk kan. Kalau kita biar je tak talam-talam kan. Maka kalau nak diuruskan boleh lah. Tak ada masalah. Tak haram lah kalau nak uruskan. Cuma solat tu memang tak boleh. Solat tu memang haram.
Okey, itu selesai untuk fasal fi ma yalzamu al-bai'. Perkara-perkara yang melazimi setelah kematian seseorang. Okey, sekarang kita masuk fasal seterusnya. Pasal ni tak banyak pun nak cerita. Faslun fi ghaslil maiti. Pasal pada membasuh ataupun memandikan mayat. Aqallul ghusli sekurang-kurang kita memandikan ataupun membasuh mayat tu. Nak mandikan mayat tu paling paling apa? Paling kurang apa? Ta'mimul badali bil ma'. Ta'mimu badalihi bil ma'. Meratakan air di seluruh tubuh badannya. Itu paling paling kurang lah. Paling kurang kita make sure apabila kita memandikan mayat tu, paling kurang kita make sure air rata di seluruh badan mayat itu atau paling kurang. Kemudian wa akmaluhu, dan sesempurna kita memandikan satu mayat itu, ayyaghsila sawataihi, ayyaghsila sawataihi, membersihkan sehingga ke bahagian dua kemaluannya. Ayyaghsila sawataihi, kita bersihkan sehingga ke bahagian dua kemaluannya. Kemudian wa ayyuzilal qadhara bil alfihi, dan menghilangkan kotoran daripada hidungnya. Dalam hidung dia tu, kita hilangkan juga kotoran-kotoran yang ada dalam hidung dia tu. Kemudian wa ayyuwaddi'ahu, dan diwudukkan mayat itu. Kita ambilkan wuduk untuk mayat tersebut. Kemudian wa ayyadluka badalahu bisidri, dan digosok badannya dengan gosok badan mayat itu dengan bidara. Gosok kat sini bukan macam kita basuh ayam kita tengah mandikan mayat. Bukan macam kita tengah basuh ayam, bukan macam kita tengah macam basuh haiwan ke apa. Kadang-kadang basuh haiwan pun lembut lagi kan. Ini yang sekali kita tengah mandikan ni manusia, maka perlu ada hormat, perlu ada apa, ada adab dia. Jadi bila kita gosok tu, gosok lah. Cuma ibaratnya kita kata macam seolah-olah kita buat tu ada rasa, ada hati lah. Macam kita deal dengan manusia hidup. Kalau kita nak mandikan manusia hidup, macam mana? Macam tu lah kita mandikan mayat tu. Kemudian wa ayyasubal ma alaihi thalathan, meratakan air ke atas mayat itu sebanyak 3 kali. Meratakan ataupun mencurahkan air ke atas mayat itu 3 kali. Jadi itu ialah akmaluhu, ataupun sesempurna memandikan mayat itu. Wallahu a'lamu bissawab. Setakat itu sahaja InsyaAllah pembacaan kitab kita pada malam ini. Sekarang adalah buka ruang. Ada yang kata ada soalan ke apa, boleh tanyakan.